Kalau kalus nak jadi macam keusahawanan macam Diren bila besar nanti, merasa senang ke nak jadi keusahawanan macam orang tu? Kalau Carlos nak jadi usahawan macam orang tu, Carlos kena tahu konsep keusahawanan dulu. Tahu tak apa tu keusahawanan? Ibu terangkan. Keusahawanan merupakan aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh organisasi ataupun syarikat ataupun individu yang merangkumi keseluruhan termasuk sikap, nilai, pengetahuan serta kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu bahkan cekap untuk mencari, mengenal, dan merebut serta menerjemahkan idea kepada strategi-strategi dan usaha-usaha perniagaan untuk faedah ekonomi dan keuntungan. Oh, macam tu ke Ibu? Betul apa Ibu cakap tu. Kalau nak jadi businessman macam dia, Carlos kena tahu juga apa itu definisi keusahawanan. Keusahawanan ni ialah aktiviti usahawan yang ditakdirkan seorang yang menggabungkan input untuk menghasilkan output demi keuntungan dengan mengkreatifkan atau menginovasikan sesuatu jenis keluaran atau perkhidmatan. Jadi, kalau Carlos nak jadi usahawan, Carlos kena berani menghadapi risiko dan tak boleh berputus asa. Sentiasa berkomitmen. Kalau macam tu, saya pun nak jadi macam Diren lah. Wah, adik mau jadi macam abang? Boleh, tak ada masalah. Tapi adik mesti tahu tentang konsep keusahawanan ni. Contohnya membuat suatu perniagaan ni, macam abang buat perniagaan untuk menguntungkan perniagaan abang dan bukan saja untuk untungkan diri sendiri tapi dengan orang lain juga. Kejayaan seorang keusahawanan ni pun melalui usaha-usaha yang dapat memenuhi keperluan orang lain dan masyarakat lain. Kalau saya tanya adik pula, adik tahu tak peranan-peranan keusahawanan ni macam mana? Tahu, peranan keusahawanan antaranya ialah menyumbangkan idea dan pembaharuan. Seperti peranan ini, keusahawanan terus senantiasa berpemerhatian dan berpikiran terbuka. Seterusnya ialah merancang. Perancangan yang strategik harus mengambil kira apa yang ada, yang tiada, dan yang bakal ada. Selain daripada itu ialah perancangan menentukan apa yang diperlukan. Seterusnya ialah menawarkan peluang pekerjaan. Seperti menawarkan peluang pekerjaan kepada tenaga kerja yang sesuai. Dan juga mewujudkan industri yang dapat membantu penduduk setempat bagi mengurangkan pengangguran. Lepas itu, menyediakan pilihan dan penawaran serta memenuhi kehendak pengguna, seperti penggunaan tenaga pekerja yang bersesuaian dapat meningkatkan produktiviti. Kesannya lebih banyak pilihan dan penawaran kepada pengguna. Akhir sekali, peluang untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara dapat menjadi contoh kepada masyarakat dan juga mengharumkan nama negara karena usaha-usaha murni yang telah ditunjukkan. Wah, pandainya anak ibu ni. Selain peranan-peranan keusahawanan, adik pun kena kenal pasti sumber-sumber keusahawanan ni. Sebagai contoh, sumber manusia, maklumat, dan bahan tanah. Ada lagi sumber keusahawanan ni Carlos, iaitu tanah yang digunakan oleh usahawan sebagai tapak untuk menjalankan kegiatan keusahawanan. Tanah ni menjadi semakin mahal kerana penawarannya semakin terhad dan mempunyai mobiliti kegunaan. Maksudnya, tanah ni mempunyai pelbagai kegunaan. Contohnya seperti untuk disewakan, untuk mencari bahan mentah dan sebagainya. Seterusnya, kita ada sumber teknologi. Hal ini penting bagi usahawan untuk menggunakan kaedah operasi pemprosesan yang paling cekap supaya dapat menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan kos yang rendah dan juga berkualiti. Dan yang terakhir adalah modal. Modal ni pula merupakan sumber kewangan untuk menjadikan sesuatu proses pengeluaran atau perkhidmatan. Modal juga meliputi alat jentera, bangunan, kilang dan juga kenderaan yang digunakan dalam aktiviti keusahawanan. Betul cakap mak dan ayah kamu tu adik. Menjadi seorang keusahawanan ni bukannya senang tapi harusnya berusaha dengan teguh dan secara konsisten untuk berjaya. Kalau macam tu, saya nak jadi peniaga yang berjaya lah macam satu hari nanti.
adik salah tu. Keusahawanan dan perniagaan ni tak sama macam adik fikir. Untuk pengetahuan adik, keusahawanan ni selalu melibatkan diri dorang dengan mencipta barangan keluaran sendiri. Kalau perniagaan pula melibatkan diri mereka dengan urusan jual beli. Contohnya mereka yang perniagaan ni selalunya membeli barangan lebih murah dan menjual balik dengan lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan mereka. Selain itu, keusahawanan juga mementingkan kejayaan dan kepuasan ramai orang, bukan saja keuntungan diri sendiri semata-mata. Manakala perniagaan pula selalu berusaha dalam mendapatkan keuntungan jualan mereka. Oh, berbeza rupanya. Saya ingat sama saja. Carlos, saya nak tanya. Siapa usahawan yang Carlos pilih sebagai role model Carlos dalam kejayaan keusahawanan ni? Saya memilih Elon Musk sebagai keusahawanan pilihan saya karena beliau merupakan usahawan teknologi yang terkenal dan berjaya di dunia. Dia merupakan ketua pegawai eksekutif CEO SpaceX dan arsitek produk Tesla. Elon Musk juga disenaraikan sebagai orang yang paling berkuasa dan paling terkaya di dunia. Betul tu Carlos. Ayah pun sangat bangga dengan Carlos dan kami sebagai ibu bapa akan sentiasa menyokong Carlos dan menjadi tulang belakang Carlos untuk mencapai cita-cita Carlos tu, ya? Wah Carlos, Ibu bangga dengan keazaman Carlos untuk menceburi bidang keusahawanan ni. Ibu harap suatu hari nanti Carlos boleh berjaya dalam bidang ni, okey? Bagus budak ni, bercita-cita tinggi. Keusahawanan idola pun ada. Sebenarnya kalau nak jadi keusahawanan ni taklah susah sangat kalau kita sudah faham tentang semua bidang keusahawanan ni. Macam juga keusahawanan idola adik, Elon Musk kan. Elon Musk pun ada jua rintangan dugaan dia sendiri. Tapi dia tetap berusaha dan tak pernah mengalah. Itulah dia berjaya. Jadi contohilah keusahawanan yang macam ni. Sebab keusahawanan yang macam ni selalunya berjaya sebab mereka tak pernah mengerti erti mengalah. Semoga satu hari nanti adik jadilah keusahawanan yang berjaya.